don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan PMK Anwar Ibrahim ketika bertemu anggota polis di pejabat polis daerah IPD Seberang Perai Tengah bersama-sama Menteri Dalam Negeri dan Ketua Polis Negara. Kita pertama kita dengar ucapan PMK Anwar Ibrahim. Dia akhirnya kita komen macam biasa. Saya tanya apa lagi yang mendesak. Ya, mereka sebut ada yang diperbaiki, tapi 3 perkara. Ultrasound machine, 1 rosak, tinggal 1. Kemudian kata mereka, tangki air tak cukup. Kerana kadang-kadang air, oleh kerana pesakit ramai dan pengunjung ramai, air tak cukup. Ketiganya, bilik penyusuan ibu. Ketiga-tiga itu dalam belanja sekitar RM1 juta. Saya minta KPICU atau Azman ada, luluskan segera, sebaik dapat surat, kita luluskan untuk faedah masyarakat di sekitar Seberang Jaya. Jadi, wang yang saya bawa tadi habis dibelanjakan, tak ada yang baki untuk PDRM. OCP dia kata menyesal bagi minum teh, kata dia. Sebab tu saya kata niat kena betul. Niat ni mesti ikhlas al-amal lillah. Sama ada Anwar datang, tak bagi peruntukan pun dia bagi minum teh juga. Baru ikhlas. Kalau bagi minum teh dengan syarat dia lulus projek, itu kurang ikhlas. Bagaimanapun, kerana saya ada tanggungjawab dan saudara Saifuddin ni memang selalu ganggu saya. Seolah-olah tak ada masalah ini di dunia, masalah dia tu kebajikan polis saja. Aku kata Saifuddin, kebajikan tentera pun ada masalah, kebajikan cikgu pun ada masalah, kebajikan di sempadan ada masalah, perumahan banyak lagi. Nah, tapi saya terima kasihlah baik Ketua Polis, IG Tan Sri Raza dan terutamanya Saudara Saifuddin, itu setiap mesyuarat jemaah menteri, letih saya dengar tentang tuntutan untuk kemudahan, kelengkapan dan kebajikan PDRM. Jadi kalau kita nak pilih menteri macam tu lah. Jangan dia fikir projek untuk bini dia atau anak dia. Ada bini dia, dia tak pernah minta saja melawak. Itu beda dia. Sebab tu orang kena pandang ringan. Anwar ni tak habis-habis cerita. Anti rasuah, tata kelola. Dia tak tahu. Kalau menteri tu dia fikir bagaimana nak luluskan projek ni supaya ada komisen untuk syarikat dia atau milik dia. Ini jadi masalah negara kita. Jadi sebab itu saya tidak mau tolak ansur dalam nak selamatkan rakyat dan negara ini, termasuk ekonominya, kita kena betulkan tata kelola dari atas sekali. Sampailah ke bawah. Kalau tidak, kalau kita tekankan sarjan yang ambil RM50 tepi jalan, kita lepaskan menteri yang ambil 50 juta, orang akan cemuhkan kita. Jadi sebab itu saya kata mula di atas. Dan sudah tahu, saya berulang kali sebut, kalau ada saja maklumat daripada SPRM, mana-mana pemimpin terlibat, beliau akan segera digugurkan. Itu pendirian saya tidak akan tolak ansur. Ya. Jadi saya mengayu kepada saudara dan saya tahu pimpinan Polis Sri Raza pun nampak aktif dalam bidang ini, supaya selamatkan juga PDRM daripada segolongan kecil yang kadang-kadang seperti kita tahu sebab nilai setitik rosak susu sebelanga. Jadi kita kena jaga, kawal supaya jangan ada elemen yang sedemikian. Malam tadi sambutan Hari Wanita. Wanita mengeluh kerana laporan gangguan seksual, jenayah terhadap anak-anak dan wanita, terutama yang muda, oleh keluarga sendiri, oleh guru, oleh penjaga, oleh ustaz, oleh ma'had tahfiz, di sekolah, itu masih dilapor berleluasa. Jadi saya dah beritahu bahawa Tan Sri KPN memberi pengakuan akan bertindak tegas tanpa tolak ansur untuk menyelamatkan rakyat dan negara kita ini. Jadi saya harap, saya dengan penekanan itu, saya tegaskan semula, ya, saya minta kerjasama rakan-rakan, saudara-saudara, anggota polis supaya lebih tangkas. Ya. Jangan jadikan negara kita ini tempat merosakkan kerana akhlak yang rendah dan penyiksaan dan penderaan dan gangguan kepada anak-anak kita, terutama gadis-gadis muda dan remaja.
Itu pengakuan saya dan saya percaya tindakan akan diambil dengan lebih tegas lagi. Baik. Saudara Saifuddin terangkan tentang tahun lalu kita selesaikan masalah tandas sekolah. 8,600 tandas. Ada tandas sudah 20 tahun tak dibaiki. Dianggap biar begitu. Anak-anak kita, anak cucu kita pergi ke sekolah itu. Jadi saya fikir tidak menasabah. Alhamdulillah, kerjasama Kementerian Pendidikan, JKR, kita selesaikan 8,600 sekolah. Kemudian saya perhatikan perumahan polis dan tentera, guru, termasuk penjara. Penjara saya ingat kerana saya lama di situ. Itu kadang-kadang daif sangat. Jadi kita ambil keputusan, mulai tahun lalu sedikit, tahun ini kita tambah. Kalau di pasukan tentera, dia ada kor kejuruteraan. Jadi dia percepatkan projek itu. Dan sebab itu untuk polis, saya bagi kelonggaran. Supaya tidak terikat dengan proses tender biasa, tapi serahkan kepada PDRM mengendalikan dengan maksud cepatkan tindakan perbaiki rumah-rumah yang diduduki oleh, didiami oleh PDRM, pasukan polis. Ini insya-Allah kita akan tambah di mana-mana yang perlu kita baiki segera. Ada beberapa permintaan khusus di sini, termasuk surau. Dia patut minta saya 3 bulan sudah, siap dah sebelum Ramadan. Dia minta hari ini. Lusa dah puasa dah. Tapi tak apa. Dia minta untuk aircon dan kemudahan-kemudahan surau di sini. Saya tak tahu berapa segera. Kalau CPD boleh hantar hari Isnin, sebelum hari Jumaat saya minta KPSU luluskan supaya dapat segerakan RM500,000 untuk surau di sini. Dan juga perumahan polis di Seberang Jaya satu lagi yang sedang disiapkan. Itu dia tu minta sekitar banyak juga, tapi untuk hari ini saya luluskan segera supaya dapat kerja-kerja perumahan polis. Bukan di sini di dekat Seberang Jaya satu lagi ni. Perumahan mana? Jalan apa tu? Sebelah JPJ tu. TKM pun tak tahu macam mana TKM ni. Saya nak test dia aja. Sebelah. Yang itu kita luluskan untuk tindakan segera RM1 juta untuk perumahan polis di dekat JPJ. Jadi cukuplah. Bagi minum teh lebih kurang tu dia minta sampai RM1,5 juta. Teruk kalau macam ni. Tapi tadi di Seberang Jaya dia pandai, dia bagi cok kodok. Saya makan cok kodok terus dulu RM1 juta. Baik, terima kasih sekali lagi lah. Saya tentulah ini tempat ni kira tempat saya lah ya. Dan saya bangga dengan laporan saya perolehi daripada OCPD dan Ketua Polis Negeri tentang kecekapan dan pengorbanan pasukan polis di sini. Dan saya seperti sudah tahu memang dapat maklumat sentiasa dari kawan-kawan di sini. Setakat ini baik di Bukit Mertajam atau Seberang Jaya, itu maklumat saya dapat daripada rakan-rakan dan penduduk mengenai prestasi, kecekapan dan kesiapsiagaan polis itu sangat membanggakan. Terima kasih. Semoga Allah memberkati usaha-usaha. Jadi sekali lagi terima kasih. Kita saya baca detail sedikit lagi dekat page PMA Anwar Ibrahim ni. Saya turut meninjau keadaan kuartus di IPD yang memerlukan perhatian segera. Situasi ini juga turut membelenggu beberapa kuartus dan balai polis lain di seluruh negara. Kerana itu dalam belanjawan 2024 saya umum peruntukan berjumlah lebih 5 bilion kepada Kementerian Dalam Negeri. Antara lain bagi menyelenggara aset baik pulih dan baik taraf kuartus kiriman PDRM. Dan lawatan ini saya turut dimaklumkan beberapa keperluan lain yang mendesak mewakili keperluan dan kebajikan anggota polis. Justru saya luluskan peruntukan 1.5 juta merangkumi 1 juta untuk baik pulih kerosakan dalaman dan pendawaian elektrik di kuartus Balai Polis Seberang Jaya serta RM500,000 untuk keperluan penyaman udara serta kelengkapan lain di surau IPD Seberang Perai Tengah. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan perpaduan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.